Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah kita boleh meneruskan pengajian ini. Cuba antum buka pada muka surat yang ke-7, iaitu tuan kitab kita ini nama dia Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Dia cuba memuqaddimahkan kitab dia ini dengan hadis Jibril juga, hadis Jibril. Iaitu kalau kita tengok dia buah di atas rukun-rukun Islam. Rukun-rukun Islam, dia kata Jibril alaihi salam berkata, wahai Muhammad, beritahukan padaku tentang Islam. Beritahukan kepadaku tentang Islam itu apa? Jibril. Ikhwatul iman, hadis Jibril ini hadis yang sangat hebat dan dahsyat. Pada mata saya melihat, saya belum pernah jumpa hadis yang sehebat hadis Jibril alaihi salam. Ada beberapa yang mengagumkan saya tentang hadis Jibril. Yang pertama, penjelmaan Jibril alaihi salam. Apa perlu Jibril menjelma sebagai manusia? Jibril turun kepada Nabi sebagai sahabat Nabi biasa, tetapi turun untuk menyampaikan 3 perkara penting sahaja. Yang penjelmaan pada hari itu dia tidak sama dengan penjelmaan hari-hari lain. Biasa kita baca dalam hadis, sahabat kata pada masa yang begitu dingin, sejuk musim, mungkin Madinah kena musim salji, tiba-tiba peluh keringat itu keluar. Sahabat kata, kami tahu Jibril sedang menurunkan wahyu. Subhanallah. Sahabat nampak wahyu sedang diturunkan, sahabat tahu. Di masa lain, masa itu berlaku satu kematian. Dalam tafsir Ibnu Katsir berlaku kematian. Ada orang datang. Orang itu seperti mententeramkan Nabi. Sahabat semua keluar, nampak daripada belakang saja, bau belakang kawan tu, muka tak nampak. Mententeramkan. Bila sahabat datang, orang itu pun meninggalkan Nabi. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa yang mententeramkan kamu? Nabi kata, Jibril alaihi salam. Jibril. Kalau kamu kamu bagi salam, dia akan jawab salam kamu, Nabi kata. Artinya tak pernah bertatap wajah, tidak pernah. Tetapi lain dengan hadis Jibril alaihi salam. Sahabat dapat menatap wajah. Subhanallah. Sahabat dapat melihat langkah-langkah Jibril alaihi salam. Masuk berpakaian putih, rambutnya hitam pekat, tidak ada tanda-tanda musafir, tidak ada tanda-tanda kusut masai, sangat bersih, elok orangnya. Masuk ke majlis Nabi, lututnya berhadapan dengan lutut Nabi, kena lutut Nabi dengan lutut dia. Maka dia bertanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, terang kepada aku apa itu Islam. Nabi terang-terang, sadaqta ya Muhammad, kau benar dalam perkataanmu. Kata sahabat, pelik orang ni, dia bertanya dan dia membenarkan jawapan itu. Akhbirni anil iman, terang kepada aku apa itu iman. Sadaqta ya Muhammad, kau benar Muhammad. Akhbirni anil ihsan,
Nabi jawab, sadaqta ya Muhammad. Maka mata sa'ah, bilakah kiamat akan berlaku? Nabi kata, as-sa'il huwa a'lam minal mas'ul. Yang bertanya lebih tahu daripada yang kena tanya. Maka dia kata, akhbirni, terangkanlah kepada aku, an asyratis sa'ah, dari tanda-tanda kiamat. Nabi terang satu persatu. Habis Nabi terang semua, dia meninggalkan. Nabi dengan penuh penghormatan dan adab sopan, dia meninggalkan. Sehingga kan bila dia keluar daripada majlis itu, sahabat kagum. Sehingga kan mata Umar Al-Khattab tengok orang dia keluar, tiba-tiba orang tu hilang, tak tahu pergi mana. Nabi kata, hadza Jibril, itulah Jibril, dia datang untuk mengajar kamu urusan agama kamu. Apa yang mengkagumkan saya, ikhwatul iman, pada perkataan Nabi, subhanallah, inilah Jibril datang mengajar kamu urusan agama kamu. Rupanya urusan agama ini ada pada hadis Jibril. Agama itu diambil daripada hadis Jibril. Apa itu agama? 3 perkara inilah agama. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Itulah asas agama. Al-asasu fid din. Benda yang paling asas daripada senarai benda asas, 3 perkara ini. Karena itu kalau orang bertanya kepada kita, dari mana nak dimulakan akidah? Mulakan akidah daripada hadis Jibril. Di situ tempat bermula akidah seorang Muslim. Jangan memulakan akidah ini berbincang tentang falsafah. Jangan bermulakan akidah itu dengan berbincang benda-benda lain. Di mana kita nak memulakan akidah? Mulakan akidah daripada hadis Jibril alaihi salam. Di mana step dia? Islam. Kemudian berpindah kepada iman, berpindah kepada ihsan, dan berpindah membicarakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Inilah asas. Karena itulah saya katakan, bila tuan kitab kita ini mengambil tajuk buku dia sangat menarik, khudh aqidatuka minal kitab wa sunnah, kau ambillah akidah kamu daripada kitab dan sunnah. Di mana nak dimulakan akidah itu? Pada Islam itu. Kalau kita berbincang tentang Islam, kita tidak boleh melihat hadis Jibril. Itu satu perbincangan yang agak tempang. Dan perkara yang kedua saya kagum dengan hadis Jibril ini ialah Jibril sehingga menjelma sebagai manusia yang dapat dilihat oleh para sahabat hanya untuk menerangkan makna Islam. Subhanallah. Antum bayanglah betapa pentingnya Islam, iman itu, betapa penting. Sampai Jibril menjelma. Jibril menjelma, tidak diajak dengan cara tadi ni. Tadi ni wahyu turun, sahabat tahu tapi tak nampak. Tapi bila bercakap tentang akidah, pelajaran itu berlaku musyafahah dan talaqi. Berlakulah pertemuan dan berlakulah pendengaran, berlaku soal, berlaku jawab. Subhanallah. Hal akidah, Jibril turun sendiri ke bumi untuk menerang, untuk bersoal, untuk menjawab, membenarkan jawapan itu. Sampai sahabat kata, pelik, ini pelajaran apa malam ini? Dia bertanya, dia kata benar. Dia bertanya, dia kata benar. Selalu orang bertanya ini orang yang tidak tahu. Bila Nabi jawab, oh, dia kata, ya kami faham. Dak, sadaqta ya Muhammad. Seolah-olah Jibril datang untuk membetulkan balik. Islam bermula di sini. Islam begini, Islam begini, Islam begini. Sadaqta ya Muhammad. Hari ini betullah kefahamanmu tentang Islam, wahai Muhammad. Dan sahabat menyaksikan pelajaran di antara Nabi dan Jibril alaihi salam. Hadza Jibril atakum yu'allimukum an dinakum. Itulah Jibril, dia datang kepada kamu untuk mengalimkan kamu agama kamu. Jadi sumber agama itu ada pada hadis Jibril alaihi salam. Di mana kita nak mulakan akidah? Kita mulakan akidah kita dengan rukun Islam. Kenapa bila kita bercakap tentang Islam, kita kena mulakan dengan hadis Jibril, ikhwatul iman? Kerana inilah asas yang paling asas. Bagaimana antum nak faham Islam?
kalau kita pergi daripada pintu-pintu dan penjuru-penjuru yang lain, daripada juzuk-juzuk yang lain. Kita nak faham tentang iman, nak faham tentang Islam, nak faham tentang ihsan, kita nak memahami apakah itu hakikat Islam, kita pergi pada pintu-pintu lain, kita tak akan dapat. Kerana masuklah daripada pintu dia. Pintu yang benar adalah Islam. Islam itu adalah nama kehidupan yang sedang kita jalani. Di dalamnya kita beriman, kita berakidah. Memahami Islam, memahami iman, memahami ihsan, itulah anak tangga yang paling tepat untuk melihat apakah yang ada di dalam isi Islam itu. Karena itu pelajaran ini dinamakan dengan pelajaran akidah. Apa makna akidah? Keyakinan, ketetapan, menolak keraguan, keputusan yang dibuat begitu yakin. Apa makna akidah? Akidah adalah keputusan yang kita buat dengan yakin, dengan dalil yang benar, berkaitan Islam, berkaitan iman, berkaitan dengan semua yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Itu akidah. Maka kena hati-hati. Ada dua akidah. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Semua keyakinan tentang gambar Islam, gambar iman, gambar ihsan yang tidak datang daripada Nabi, kesemua gambar itu dikatakan akidah yang salah, akidah yang dhalah. Dia bercakap Islam, tapi dia cakap Islam itu, dia bercakap dengan keyakinan, tetapi dalil dia salah, maka itu akidah yang salah. Dia terang Islam dengan penuh keyakinan, tak berubah dia pada benda lain, tetapi ketika dia terang sumber dia salah, maka akidah dia salah. Tetap dinamakan akidah. Kenapa? Kerana akidah itu bahasa Arab, dipindah ke bahasa Melayu, maksudnya keyakinan, keteguhan, pegangan, pedoman yang tidak berubah. Maka itu makna akidah. Al-isbat, ar-rabtu, bermakna sesuatu yang kita tambak dalam hati, yang datang apapun dia tidak akan bergoncang. Maka kena hati-hati. Maka apa yang nak jadi akidah kita, keyakinan kita? Apa sahaja yang datang daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi yang sahih, dan daripada sumber salaful ummah, itulah pegangan akidah itu. Ikhwatul iman, kerana itu Islam itu kena difahami dengan akidah. Akidah yang benar, keyakinan yang benar. Ilmu akidah adalah satu ilmu yang besar, bumbung dia besar. Pelajaran yang paling penting dalam akidah adalah tauhid. Tauhid satu bab yang duduk di bawah akidah. Dialah yang paling asas. Paling asas. Kalau orang tanya pada kita bab apakah yang penting dalam akidah, jawapan kita adalah bab tauhid. Bab tauhid adalah bab yang melibatkan Allah sahaja, tidak melibatkan benda lain. Bab tauhid bermakna bab kita berbicara tentang Allah melalui apa yang Allah terang tentang diri dia. Apa yang Allah nyatakan tentang diri dia, sifat dia. Allah nyatakan tentang perbuatan dia, kesukaan dia, kebencian dia, perintah dia, larangan dia. Itu adalah bab tauhid. Maka bila kita mengaji bab tauhid, ada dua perkara yang kita kena selesaikan. Bila kita mengaji bab tauhid, dua perkara yang kita kena selesaikan. Bila kita masuk dalam perbicaraan hadis Jibril, Jibril tanya tentang Islam. Islam yang Jibril tanya itu, muqaddimah dia adalah tauhid. Itu kita dapat tengok di sini. Cuba antum tengok. Jibril berkata, wahai Muhammad. Hadis Jibril itu hadis Bukhari, hadis Muslim, riwayat daripada Umar Al-Khattab. Hadis itu hadis sahih. Jibril berkata, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Jibril nak tahu tentang Islam. Apa itu Islam? Terangkan kepada aku apa makna Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi jawab Islam. Apa dia? Nabi kata Islam adalah al-Islamu. Islam itu adalah
bersaksi bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, iaitu tiada ada yang berhak diibadahi baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, iaitu wajib mentaatinya seiring dengan ajarannya yang datang daripada Allah. Apabila Jibril tanya kepada Nabi apa itu Islam, Nabi nak jawab Islam, kemudian akan datang soalan iman, akan datang soalan ihsan. Nabi memuqaddimahkan jawapan Islam itu dengan tauhid. Apa itu Islam? Islam itu ialah menolak syirik. La ilaha illallah. Itu menolak syirik. Menolak syirik itu adalah lawan pada tauhid. Daripada perkataan al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah, menggambarkan Islam itu adalah agama tauhid. Karena itu kenapa kena mengaji tauhid? Apa kena mengena dia dengan kepahaman Islam? Maka kita tengok bagaimana para ulama, di antaranya seorang yang saya buat catatan daripada buku dia, Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Ini kitab yang sangat menarik, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Yamani. Yang tulis kitab tauhid semua duk main nama lagu tu. Saya pun heran. Yang tulis kitab tauhid nama semua main lagu tu. Macam usul salasa ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Nama main lagu tu. Aqidah Imam Syafi'i. Aqidah Imam Syafi'i itu yang buat doktorah tentang Aqidah Imam Syafi'i ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semua main nama macam tu. Semua main nama lagu tu. Kita pun naik pelik, macam ada satu perancangan pula mereka buat. Tetapi wallahu alam, begitulah keadilan Tuhan. Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, sangat baik kita simpan buku ini. Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Yamani. Apa dia kata dalam kitab dia? Yang pertama dia kata, bila kita masuk Islam, bila kita sebut Islam, dia kata ta'rif Islam itu kita kena bagi betul. Kalau orang kata Islam itu bahasa Arab, bahasa Melayu kata menyerah diri. Betul, semua orang menyerah diri kepada Allah. Tetapi betulkan ta'rif. Apa dia? Al-Islam huwal istislam lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitta'ah wal khulus minasyirik wal bid'ah wal khulus minasyirki wal bid'ah wa ahlihima. Itu ta'rif yang dia buat. Apa kaitan Islam dengan tauhid? Islam itu ialah menyerah diri kepada Allah. Menyerah diri macam mana? Menyerah diri pada Allah, al-istislam lillahi bitauhid. Serah diri pada Allah dengan jalan tauhid. Bukan serah diri biasa-biasa, tidak. Serah diri dengan jalan tauhid. Macam mana yang kata serah diri dengan jalan tauhid? Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dengan mentaati ketaatan, dengan patuh kepada apa yang diperintahkan. Dan dalam masa yang sama, Islam itu ialah wal khulus minasyirki wal bid'ah, membersihkan jiwa daripada syirik dan bid'ah wa ahlihima, dan apa yang ada kaitan dengan dua unsur tadi. Itu di dalam Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid. Tapi dalam usul salasa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, lagi sedap bahasa yang dia pakai. Sedaplah kita duk baca akidah tu sedap. Tapi bagi orang dia apalah dia kata. Ya, dia ada penyakit. Orang ni ada penyakit. Dalam usul salasa dia menggunakan perkataan sama juga, tapi dia pakai bahasanya lain sikit. Dia kata al-islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Sambung perkataan wa bara'atun minasyirik Allah wa ahli. Tadi wal khulus,
Sekarang wa bara'ah. Dua-dua bahasa ada makna. Al-khulus, bersihkan, murnikan diri daripada syirik. Bara'ah, bebaskan, lepaskan syirik daripada hati. Selagi tak lepas kita daripada syirik, selagi itu tauhid tak masuk, selagi itulah Islam kita tidak ada asas yang betul. Kenapa ta'arif itu dibuat? Itulah jawapan Nabi sebagai muqaddimah kepada hadis Jibril alaihi salam. Apa itu Islam? Akhbirni anil Islam. Terang kepada aku Islam. Maka Nabi kata, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah itu apa dia? Tauhid kepada Allah. Jadi ikhwatul iman, apabila kita berbicara soal tauhid, ada dua perkara yang mesti kita selesaikan. Yang pertama apa dia? Tauhidu lillahi wahdah. Itu yang pertama. Berilah tauhid itu hanya kepada Allah sahaja. Apa dah? Keesaan mutlak beri kepada Allah. Beri kepada Allah sahaja, tak boleh pada benda lain. Yang kedua apa dia? Yang kedua, bila kita berbicara soal ini, tauhidu at-tariqu ilaihi. Di sinilah dunia menjadi perbalahan. Yang pertama tak jadi balah, sebab semua orang tahu tauhidu lillahi wahdah, semua menolak syirik lah, tauhid Allah sahaja. Tapi yang kedua ni apa dia? Tauhid at-tariqu ilaihi. Jalan yang kita pakai, jalan yang kita pakai bawa kepada tauhid, jalan itu juga mesti tauhid. Jalan yang menyampaikan kita kepada ilmu tauhid, jalan itu tak boleh dibikin-bikin dan dicipta, melainkan jalan itu diambil daripada Allah kepada Rasulnya. Di sinilah kenapa kawan itu dinamakan Syiah, Mu'tazilah. Kenapa? Kerana membikin jalan, bukan membikin tauhid, membikin jalan untuk bertauhid. Syiah dia juga menyebut la ilaha illallah, cuma di belakang itulah wa anna aliyyu waliyullah, tapi kepala dia la ilaha illallah. Bukan kata Syiah, Yahudi. Kan saya cerita pada antum, saya duduk di Aqabah. Aqabah itu border nampak sangat Israel lah kan. Maka saya terdengar lah bila saya buka televisyen di Aqabah. Lah boring nak buka apa, buka televisyen, tengok gambar Yahudi punya perbahasan itu keluar. Saya tengoklah macam mana orang Yahudi bersyahadah, Sema Yisrael Yahnu Elohena Yahnu Elo Ehad. Itu syahadah dia. Saya dengar macam nak muntah. Tapi bila dia boleh translate di bawah tu dalam bahasa Arab, subhanallah. Saya kata ini pengalaman yang pertama bila saya mendengar Nabi Allah Musa diutuskan kepada kaum Bani Israel. Musa tak bercakap Arab, Musa bercakap bahasa Hebrew, bahasa Israel. Jadi ketika Musa menyampaikan kalimah la ilaha illallah kepada kaum Israel, bagaimanakah bunyi la ilaha illallah itu? Maka bila saya buka televisyen Israel, saya dengar. Tapi mungkin sebutan saya makhraj tak betul lah. Tapi saya lebih tahu daripada hampa semua. Dan saya dengar tak betul pun balun bila ada bunyi sudah. Daripada Ajiz dengan Sudin tak bunyi Ramli tak bunyi langsung. Biarlah bunyi sikit. Kata orang Yahudi, Sema Yisrael, Sema. Arab kata Isma', dia kata Sema. Sema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel, Yahnu Elohena Yahnu Elo Ehad. Kita panggil ilah, kita panggil ahad, dia panggil ahad. Kita kata ilah. Sema Yisrael Yahnu, kita kata ilah, dia kata Yahnu. Kita kata ahad, dia kata ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Yahnu Elohena Yahnu Elo Ehad. Tuhan kita, Tuhan yang esa, tidak ada syirik. Itu syahadah dia. Itu syahadah dia. Tapi di belakang itu dia tukar. Uzair bin Allah, Uzair itu anak Allah. Dia tukar. Hak tu dia tukar, hak tu dia modify. Dengarlah wahai orang Israel,
Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa, tak ada syirik. Tuhan yang tunggal, tak ada syirik. Tapi Uzair bin Allah, Uzair itu adalah anak Allah. Artinya dia ada satu benda, dia tahu kewujudan Allah, tetapi jalan untuk beriman pada Allah dia reka, dia cipta. Tidak boleh. Tauhid itu kena benar, jalan yang kita pakai untuk tauhid juga mesti benar. Kerana itu ikhwatul iman, apabila kita membaca buku Muhammad bin Jamil Zainu ini, syarahan-syarahan yang kita nak pakai dalam memberi syarahan kepada buku ini ialah kita memakai syarahan daripada jalan akidah salafus salih. Syarahan yang kita buat daripada akidah salafus salih. Kenapa? Itulah akidah, itulah jalan yang paling selamat. Itulah yang paling selamat. Sekarang dia nak menceritakan kepada kita ini tentang rukun iman, tentang rukun Islam. Sebelum kita nak masuk satu persatu, semua syarahan-syarahan, semua jenis ulasan-ulasan yang kita nak buat kepada buku dia itu, kita ambil daripada akidah salafus salih. Kita tak ambil daripada akidah Jahmiyah, Mu'tazilah ataupun mana-mana firqah. Kita ambil daripada salaful ummah. Dalam memahami akidah, terutama tauhid, kita mengambil jalan salaful ummah. Salaful ummah jalan siapa dia? Jalan ulama-ulama yang mengaji dengan para sahabah, yang para sahabah mengambil daripada Nabi. Kenapa kita pilih jalan itu? Kerana kita melihat jalan itulah jalan yang paling selamat untuk memahami akidah. Sangat selamat, tidak ada perselisihan. Sehingga kan Imam Nasafi menyatakan apa dia? Tariqatus salaf aslam. Disebut dalam kitab dia. Kata Imam Nasafi, tariqatus salaf aslam. Jalan orang salaf, akidah orang salaf adalah akidah yang paling selamat. Paling selamat. Ada Mu'tazilah, ada itu, ada ini, antum panggillah, antum pakailah jalan yang paling selamat. Tariqatus salaf aslam. Paling selamat. Di mana selamatnya para salaf? Di mana selamatnya para salaf? Kalau kita belajar dengan akidah salaf, di mananya selamat? Yang pertama, selamat ini kerana salaf dia menggunakan istilah taslim. Taslim. Apa dia? Menyerah diri kepada dalil. Dia tidak membikin dalil, menyerah diri kepada dalil. Apa dia dalil salaf? Al-Quran dan Sunnah. Quran, Sunnah, Quran dan Sunnah itu ala fahmi sahabah, yang difaham oleh sahabat. Maka kita akan mendengarkan perkataan seorang ulama salaf yang bernama Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri, apa dia kata? Dia kata, minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa alaina at-taslim. Subhanallah. Ini saya rasa sebelum kita masuk buku dia, kena sampaikan ini dahulu. Manhaj, metod apa kita pakai nak mensyarahkan buku ini? Manhaj kita, manhaj salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kita pilih jalan mereka? Yang pertama, kerana Imam Zuhri menyatakan minallahi risalah. Allah lah yang menurunkan risalah agama ini. Allah yang atur halal haram dosa pahala boleh tak boleh. Allah yang atur. Kalau Allah tak buat turun, kita kosong. Kita akan jadi orang yang na'lam, tak tahu apa-apa, kosong. Maka minallahi risalah, Allah yang menurunkan agama ini. Wa ala rasulil balagh, Rasul menyampaikan. Rasul tak tokok, tak tambah, tak buat apa, hanya menyampaikan. Hanya menyampaikan. Ya, kalau kita tanya semua orang apakah di antara sifat Rasul, orang akan jawab apa dia? Tabligh. Tabligh. Ya, tabligh, menyampaikan. Semua orang tahu Rasul bukan membida'ahkan, menyampaikan. Lepas tu Rasul, dia tu menerima wahyu daripada Allah, dia bantah bida'ah. Pasal bida'ah ni akan buat ajaran dia tak murni. Aku sendiri, kalau bida'ah tu boleh buat, siapa layak buat bida'ah? Rasul lah.
Dia ada hubungan yang bersih dengan Tuhan. Dia lah paling layak buat bid'ah. Dia bantah bid'ah. Aku tidak tambah satu pun ajaran Allah. Sehingga Syed Qutb sebut dalam tafsir dia, walaupun pandangan tu tak benar, tapi ada pengajaran dia. Syed Qutb kata, diturunkan kepada Rasul ayat Qul huwallahu ahad, tapi ini tidak benar. Ini tak benar. Tapi saja saya nak sebut. Qul huwallahu ahad. Kata dia, yang Nabi kena sampaikan apa dia? Allahu ahad. Huwallahu ahad. Bukan qul. Qul itu bahasa Arab bermakna, hai Muhammad, katakanlah. Qul, katakanlah Muhammad. Nak kata apa? Huwallahu ahad. Allah itulah ahad. Tapi Syed Qutb kata Nabi Muhammad ni punya jujur, qul pun dia baca sama. Tapi pandangan itu tidak benar. Tidak benar. Sebenarnya apa yang Nabi sampaikan, semua Allah suruh sampaikan. Tidak benar. Sebab Syed Qutb bukan ahli tafsir. Syed Qutb bukan ahli tafsir. Dia hanya memberi pandangan dia saja dalam buku dia. Tak benar dia cakap tu. Tetapi semua ummah mengaku kebenaran Nabi Muhammad. Dia tidak tokok tambah ajaran Islam. Habis kata Az-Zuhri, minallahi risalah wa ala rasulil balagh. Kalau Nabi boleh sampai tanpa tokok tambah, apa kerja kita? Wa alaina taslim. Kerja kita menyerah diri. Kerja kita menyerah diri, menerima. Apabila kita menerima ajaran agama, disitulah ada keaslian dia, kemurnian dia, kesucian dia. Karena itu mengaji akidah dengan jalan salaf sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Dia memelihara kesucian agama itu. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Dia kata, amantu billah wa bima ja'at anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'at an rasulillah wa ala muradi rasulillah. Sangat indah. Apa kata Imam Syafi'i dalam pengajian akidah ini? Dia kata, amantu billah, aku beriman pada Allah, aku berakidah dengan Allah. Apa makna iman? Apa makna akidah? Keyakinan, keyakinan, keyakinan. Keyakinan yang tak boleh diubah-ubah. Kenapa? Yakin itu disertakan dengan dalil yang benar. Dalil daripada Quran, daripada hadis dan daripada para sahabat. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Wa bima jaa an rasulillah, aku beriman dengan apa yang Allah datangkan kepada Rasulullah. Aku beriman. Aku beriman dengan Allah, aku beriman dengan apa yang Nabi bawa, dan lagi satu aku nak tambah. Apa dia? Ala muradillah. Aku beriman dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah, bukan yang dimaksudkan oleh orang lain. Allah turunkan Quran, aku beriman. Allah datangkan Quran pada Nabi, aku beriman. Tetapi aku beriman dengan Quran ini seperti mana Allah maksud sendiri. Setiap ayat-ayat itu, setiap ayat-ayat itu Allah maksudkan. Pasal itu aku akan menentang semua bahasa yang aku rasa bahasa itu tidak dimaksudkan dengan ayat Allah. Aku akan tentang. Amantu bi rasulillah, aku beriman dengan Rasulullah. Wa bima jaa an rasulillah, aku beriman dengan semua hadis sahih yang datang daripada Rasulullah. Dan aku beriman dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Subhanallah. Menjaga kesucian itu dia jaga. Kerana itu kerja kita ini kena kembali kepada akidah salaful ummah. Kerana itu kita memilih buku-buku seperti ini. Menyelah. Kenapa kita tak memilih mengaji pada malam ni dengan cara sifat 20? Kalau orang tanya sahabat, pasal apa? Apa? Orang tanya. Dia beritahu tak? Kalau orang tanya kita, kenapa malam ni awak tidak memilih pengajian kitab sifat 20? Sifat 20 juga membicarakan soal tauhid. Kenapa awak tak pakai buku tu malam ni? Satu jawapan yang pertama kita jawab, kenapa? Jalan itu telah diperselisihkan keselamatan dia. Betul tak? Diperselisihkan. Semua orang tidak berani menyatakan secara total pengajian cara sifat 20 itu bersih daripada pahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Siapa tak berani menafikan dalil itu? Semua terima pahaman sifat 20 ada kena mengena dengan unsur falsafah,
usul ilmu kalam, usul Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, tak boleh tolak. Dan semua orang menerima. Siapa dia pengasas sifat 20? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Semua orang menerima Imam Abu Hasan telah meninggalkan Mu'tazilah kepada salaful ummah, kepada akidah salaf. Kenapa kita mengaji ilmu yang dia tinggal? Kenapa tak mengaji ilmu yang paling akhir dia ambil? Kenapa tidak ambil ilmu? Ilmu yang diperselisihkan itu kenapa tinggal? Si fulan pernah mengaji satu ilmu. Lepas dia mengaji ilmu tu, dia beramal, banyak pengikut. Kemudian datang hidayah Tuhan, dia berpindah kepada ilmu kebenaran dan dia tinggalkan ilmu yang salah. Kenapa kita nak ikut ilmu salah itu? Abu Hasan menulis Al-Ibanah fi Usul Ad-Diyanah. Ibnu Katsir sokong Al-Ibanah, Az-Zahabi sokong Al-Ibanah, Baihaqi sokong Al-Ibanah, Ibnu Taimiyah menyokong Al-Ibanah. Semua imam menyokong Al-Ibanah, kebenaran dia. Inilah akidah Imam Abu Hasan yang paling akhir sebelum dia tutup mata. Ilmu yang dia tinggal sifat 20 ke sifat 13 ke, daripada Abu Mansur ke, daripada Asy'ariyah ke, semuanya telah diperselisihkan kebenarannya dan kesuciannya. Tetapi kenapa kita mengaji yang diperselisihkan itu? Akidah salafus salih tidak diperselisihkan. Sehingga Imam Nasafi menyebut tariqatus salaf aslam. Inilah akidah yang selamat. Inilah akidah yang selamat. Aqidatun najihah. Akidah yang selamat. Aqidatun mansurah. Golongan yang berakidah dengan akidah yang pasti dibantu oleh Allah. Akidah salaful ummah, akidah para sahabat. Tak diperselisihkan. Tak diperselisihkan. Kenapa kita tak mengaji sifat 20 malam ni? Kerana sifat 20 itu tidak ada tali temali dengan para sahabat. Kalau orang tanya, tak ada tali temali dengan para sahabat. Tapi yang kita duk baca ni, berakidah dengan kitab As-Sunnah, itulah tali temali yang tak dapat diputuskan hubungan dia dengan para sahabat. Kerana akidah para sahabat daripada Alkitab dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita kena terima akidah salaf ini. Apa kata ulama salaf? Qadamul Islam la tathbut. Qadamul Islam la tathbut. Islam ini tidak akan rosak, tak akan berganjak dia punya kesabitan dia itu, kebenaran dia itu tak akan berganjak, illa melainkan kau pertahankan satu benda. Satu benda ni lah menyebabkan Islam punya subut dia tu. Islam punya pengukuhan. Islam ni macam satu akak masuk ke bumi. Akak itu kuat sampai pokok tu tak boleh diangkat. Bila pokok tu boleh diangkat, engkau pergi potong satu benda yang ada di bawah tu. Apa dia? Kata dia, ala qantarati taslim. Kau pergi potong satu benda nama taslim, rebahlah Islam. Apa dia taslim? Menyerah diri kepada dalil. Islam ni dia kuat, dia kukuh, dia hebat. Selama mana kau berpegang dengan nama taslim, menyerah diri kepada dalil. Kalau at-taslim tu kau pergi potong, Islam rebah. Islam rebah. Itulah yang ada pada Mu'tazilah, dia pergi potong taslim. Dia letak akai nombor 1. Lepas tu dia cari dalil yang sama dengan akai. Qat'i tidak ada dalam mazhab Mu'tazilah. Dia buang. Kenapa? Dia akak Islam itu dia angkat nama taslim. Taslim ni apa dia? Menyerah diri. Serah diri kepada apa? Kepada apa yang Allah cakap di dalam Quran, apa yang Nabi cakap dalam hadis yang sahih. Itu nama dia at-taslim. Akidah ahli sunnah, dia punya akak yang paling tunjang adalah at-taslim. Kerana itu mesti berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah akidah para sahabat. Akidah yang bersih, yang murni, akidah yang nampak sangat dia punya penjernihan dia,
permutihan dia, nampak sangat keserian dia adalah akidah salafus salih. Itu yang akan kita pakai untuk mensyarahkan kitab kita ini. Ikhwatul iman, saya nak bagi satu contoh kepada antum. Dia bunyi dah. Detik 12 malam. Dia bunyi. Saya nak bagi contoh pada antum bagaimana contoh ini antum pernah dengar, tetapi yang saya nak bawa dalam contoh itu, nak bawa bagi antum tengok bagaimana pendirian ulama salaf kepada makna taslim. Antum semua pernah dengar perkara ini, cuma mungkin pada masa kita dengar, kita tak fokus kepada makna taslim saja. Apa dia? Iaitu antum pernah membaca ayat Quran daripada surah Taha. Allah menyebut tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Semua kita tahu dah ayat ni. Allah Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Ayat lain, Allah itu, tangan Allah di atas tangan mereka. Banyak ayat-ayat ini dikatakan oleh ayat-ayat mutasyabihat yang menjadi perselisihan dan tafsir. Serahkan tafsiran itu pada masing-masing. Tapi saya nak bawa bagaimana ulama salafus salih. Bukankah kita dengan Al-Quran itu kita imani? Ya. Ikhwatul iman, Allah kata as-sariqu was-sariqatu. Betul tak? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan. Kalau tak potong tangan macam mana? Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan kita bubuh di Pulau Aman. Boleh tak? Tak usah potong tangan. Bagaimana boleh? Mencanggahi Quran. Tang mana canggahan Quran? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kita tak payah potong tangan. Kita pibuhlah di pulau-pulau mana yang kosong-kosong, ataupun buat pulau baru, Tambun Pasir tengah laut bagi jadi pulau baru, nama kata pencuri, piduk satu pulau. Hampa pencuri je, tak boleh keluar pagar pulau tu. Kenapa? Kerana ini cara kita nak settle hal pencuri. Apa orang kata pada kita? Betul-betul tak beriman dengan Tuhan. Lah, tak mananya aku tak beriman. Aku faham ayat ni kata Allah suruh kita hukum pencuri, maka aku hukum dengan cara yang sesuai dengan kita. Tak betul. Allah kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Allah kata faqta'u, potong tangan. Kita kata tak mesti makna potong tu potong. Mungkin makna potong menakutkan. Potong macam orang TNB mai rumah kita, jaga tak bayar, saya potong api. Potong juga kan. Tapi menakutkan, suruh kita pergi bayar bil. Saya potong api. Mana api boleh potong? Tapi dia guna bahasa potong. Aku potong api, kerajaan kata aku potong subsidi. Mana boleh subsidi dipotong? Tapi dia guna bahasa potong. Mungkin saya faham daripada ayat ni, potong tangan itu satu gertakan daripada Allah. Allah gertak supaya jangan mencuri. Boleh tak kita faham lagu tu? Tak boleh. Kenapa? Ketika kita faham begitu, kita tidak ada taslim pada ayat. Kita telah menggunakan Mu'tazilah, ra'i. Kita mendahulukan akal untuk faham ayat ni. Sedangkan ayat itu turun pada Nabi. Nabi lebih tahu maksud ayat itu. Sahabat lebih tahu kerana sahabat belajar dengan Nabi. Maka siapa yang kata potong tangan boleh ditukar dengan undang-undang lain, orang itu tidak berakidah dengan Quran. Dia tidak yakin dengan ayat Allah. Maka akidah dia tak sempurna. Maka sekarang Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Ayat yang sama, wahyu yang sama, daripada Rabb yang sama dan Nabi yang sama. Tuhan Ar-Rahman bersemayam di atas arasy. Arasy bukan arasy. Dia berani. Ayat potong tangan dia tak berani. Dia kata potong juga. Mai ayat ni, tak, dia kata arasy bukan arasy. Dia mula tidak beriman dengan Allah. Biarlah kepada mereka. Tapi saya nak bagi antum tengok bagaimana perkataan ulama salaf. Hang mailah ayat apa janji daripada Quran, depa bawa kaedah taslim. Kenapa? Kalau taslim itu dibuang, Islam jadi cacat. Apa dia? Saya ambil perkataan Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik.
Ini pun daripada kita boleh tengok dalam Qaulul Mufid. Apa kata tiga-tiga orang ini ketika mereka bertemu dengan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Kata mereka, umirruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukanlah ayat itu seperti mana dia datang, dengan tanpa kau tanya bagaimana. Perlakukanlah ayat itu seperti mana as-sariqu was-sariqatu faqta'u. Perlakukan ayat itu, jangan kau tanya potong itu maksud dia apa. Bila kata potong tangan, adakah orang bodoh aja nak tanya yang kata potong tangan macam mana? Antu tengok orang Arab ni dia faham dahsyat. Orang Melayu kalau kata potong, dia buat lagu ni pun potong. Dia ambil parang dia bagi tengah-tengah ni pun potong. Sebab orang Melayu bila kata potong, bahasa Melayu tu kalimah potong tu dia tak boleh tentu tahu mana. Janji terpisah, potong lah. Tapi orang Arab tak. Bila kata faqta'u, dia nampak sendi. Pasal tu Arab dia tak potong tengah ni, dia cari sendi. Di sinilah tempat pemotongan. Subhanallah. Hebat bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dia, alhamdulillah saya mamak bukan Melayu. Allahu Akbar. Syukur pada Allah. Bahasa Melayu dia kurang sangat. Susah nak faham. Faqta'u. Potong. Orang Arab potong sini. Kan? Orang Melayu duk potong, kata huduk ni mesti bagi tengah-tengah ni pada muka dia. Hak tu bukan potong. Hak tu takik. Potong. Faqta'u. Potong bagi putus. Dia nampak lengan ni. Masa tu Amerika tak buka lagi hospital. Pakar bedah, pakar bius, pakar tangan pun tak ada lagi. Nak bagi cadangan kepada orang Arab. Maksud potong tang sini. Tetapi hebat Rasulullah. Dia tahu nak potong tang mana. Dikala pakar-pakar spesialis tak ada dalam dunia. Bila dipotong sini hukum hudud, pakar-pakar dunia membuat kajian. Inilah tempat potong yang paling tepat. Bukan takik tengah-tengah. Dan tidak ada ulama suruh takik tengah-tengah. Dunia barat begitu bodoh. Islamlah agama yang benar dan suci. Subhanallah. Sangat dahsyat Allah Ta'ala menunjukkan kebenaran dia. Kata ulama salaf, tiga ulama tadi, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah dan Imam Malik, umirruha kama ja'at bila kaifa. Kau perlakukan ayat itu seperti mana dia datang. Jangan kau bertanya bagaimana Tuhan duduk di aras. Jangan kau tanya. Yang wajibnya kau perlakukan ayat itu seperti mana dia datang. Begitu dahsyat dengan ayat Quran. Tak ada unsur nak tokok tambah. Menjaga kemurnian. Apa kata Imam Malik? Antum pun pernah dengar ayat ini. Tapi yang saya nak bangkitkan istilahnya Imam Malik guna. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Al-istawa ghairu majhul. Ghairu majhul. Wal kaifu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Wa ma araka illa dhallan fakhruj. Ini kita boleh jumpa di dalam mana? Di dalam Al-I'tisam. Apa kata Imam Malik? Al-istawa, kerana Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, maka istawa itu ghairu majhul. Benda yang boleh difaham, bukan benda yang tak boleh faham. Bukan benda tak tahu, benda yang diketahui, maklum. Ghairu majhul lawan maklum. Al-istawa ghairu majhul, bukan benda yang tak dapat dipikir. Apa dia istawa? Tempat singgah sana, tempat penuh dengan kebesaran. Ghairu majhul, dia maklum, dia benda yang dapat difaham. Nak faham macam mana? Orang Arab faham. Kata dia, wal kaifu ghairu ma'qul. Macam mana Tuhan bersemayam ghairu ma'qul, itu tak dapat digunakan akal. Pasal kita bukan Mu'tazilah. Kita taslim dengan ayat, serahlah daripada ayat tu. Kalau Allah kata dia bersemayam, dia kata dia bersemayam. Siapa hak kita nak kata dah? Bukan kita bubuh sifat dia, dia nyembuh sifat dia sendiri. Apa masalah hang? Ghairu ma'qul, jangan dipikir. Satu benda aku nak bagi tahu kat hang ain, saya nak sebut wal imanu bihi wajib. Sebagaimana ayat itu diturunkan, wajib kau terima. Ini nama dia taslim.
tidak layan akal, sebaliknya layan dalil. Taslim. Hang nak bercakap, hang nak bercakap pasal apa? Pasal Allah kan? Lah aku nak tanya kat hang bubuh sifat kat Tuhan ke? Tuhan cerita sifat dia sendiri ke? Yang hang kata ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh. Mana boleh Tuhan ada tangan? Hang nak buh sifat kat dia ke? Kan dia buh sifat dia sendiri. Kalau dia buh sifat dia sendiri, wal imanu bihi wajib hang beriman. Jangan guna otak. Tengok ulama salaf, wasu'alu anhu bid'ah. Hang duk tanya-tanya ni semua ni soalan yang sahabat tak pernah tanya. Hang dapat dosa bid'ah tak? Semua hal iman yang sahabat tak tanya Nabi, kalau kita tanya hukum dia bid'ah. Sahabat tak tanya tangan Tuhan dengan tangan kita sama tak? Sahabat beriman Tuhan ada tangan. Kenapa? Wal imanu bihi wajib. Ini bukan surat khabar lama, ini wahyu. Ya, surat khabar baca pun tak ada petikai. Kita baca surat khabar pernah kita petikai? Tambah nombor ekor tak pernah sebab petikai. Walaupun dia kalah tak petikai. 644 233 keluar. Dia tak pernah kata ini salah mesin cetak. Mana boleh 4? Aku borak nombor 3. Aku tengok cara in pun aku tahu penyelewengan. Tak ada. Beriman dia. Beriman dengan Cina, bukan beriman dengan apa, dengan Cina. Ada pernah dia hari. Baca surat khabar, kota baru minggu ini banjir. Ada kita bercakap, mana boleh kota baru banjir ni, kota mana? Kota Sarang Semut ke padang kota ke ni? Ni silap ni. Tak pernah bercakap, beriman lah. Wahai yang tulis tu pemberita, mungkin dia pun ada kapelah jingga. Tak pernah kita petikai tulisan orang. Tetapi Quran nak petikai. Yang heran, yang petikai Quran bukan orang bodoh, ulama. Tak terbuka nak beriman dah. Hati tak terbuka nak beriman kalam Allah. Dia nak guna otak Mu'tazilah. Dia nak guna pemikiran Jahmiyah. Dia nak bagi rosak ayat itu. Lepas tu dia kata tu agama. Wasu'alu anhu bid'ah. Yang mana sahabat tak tanya Nabi, hang jangan tanya aku, itu bid'ah. Apa kata Imam Malik pada kawan yang tanya? Wa ma araka illa dhalla. Aku tak nampak hang ni melainkan hang sedang dalam dunia kesesatan. Fakhruj, hang keluarlah daripada majlis aku. Subhanallah. Subhanallah. At-taslim. Ya, ikhwatul iman, sebelum kita mulakan bab akidah, hak ni pada saya benda penting kita kena tahu. Kenapa kena serah diri pada akidah salaf? Kenapa kena pakai akidah salaf? Tapi paling dahsyat, saya sebut perkataan Al-Hafiz Nu'aim bin Himad Al-Khuzai. Nu'aim bin Himad Al-Khuzai ni, bila dia bercakap ayat-ayat Quran yang mutasyabihat macam ni semua ni, orang banyak bagi pandangan. Apa dia kata? Dia kata man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang samakan Allah dengan makhluk, dia kafir. Siapa yang samakan Allah dengan makhluk, dia kafir. Macam mana? Dia baca ayat Quran, Tuhan ada tangan. Maka terus dia kata tangan Tuhan sama dengan tangan kita. Dia kafir. Pasal apa? Dia samakan Tuhan, tangan Tuhan dengan tangan dia. Sedangkan ada ayat kata laisa kamitslihi syai', tidak sama. Dia baca ayat Quran, Allah kata Allah ada mata. Oh, dia kata mata Tuhan macam mata kita. Dia samakan, dia kafir. Bila dia samakan mata Tuhan dengan mata dia, maka dia dengan Tuhan sama. Kafir. Wa man ankara ma wasafa bihi nafsuhu faqad kafara. Kafir juga sesiapa yang tak boleh menerima apa yang Allah sandarkan sifat Allah dalam Quran. Kafir juga orang itu. Samakan benda Tuhan dengan kita, kafir. Tapi tak boleh terima apa yang Allah kata dalam Quran tentang sifat Allah, juga kafir. Apa Allah kata? Dia ada tangan, dia ada mata. Terima. Janganlah duk fikir sama. Jangan duk fikir kita ada mata. Kalau tak ada ayat mata macam mana? Jangan fikir yang tu menyamakan mangkuk. Oi. Jangan. Dengar dia kata. Kalaulah kita baca ayat Quran, Allah tu ada tangan, kita ada tangan. Habis kita nak tafsir macam mana? Dengar elok dia kata. Dia kata walaysa ma wasafa bihi nafsuhu wala rasuluhu tashbihan. Subhanallah. Dia kata apa yang Allah sifatkan sendiri,
Apanya Allah sifatkan diri Allah dan apa yang Nabi sifatkan Allah, itu bukan tashbih kepada makhluk. Itu bukan tashbih dan itu bukan syubhat. Kalau Allah kata dia ada tangan, itu tangan yang bukan tashbih, tangan yang tak sama dengan makhluk. Kita kata tak boleh kata Tuhan ada tangan, pasal kita pun ada tangan. Jangan kata Tuhan ada tangan, kita ada tangan sama, kerana tak sama. Tangan pembuat dengan tangan kena buat, mana boleh sama? Tangan kerajaan dengan kaki tangan kerajaan sama? Tangan juga. Kaki tangan kerajaan, mana satu kaki tangan kerajaan? Oh, saya pun lupa pakai satu Malaysia hari ni. Patut rasa macam nak demam. Takkan sama. Hang sebutlah. Hang sebutlah. Tak mana-mana pun hang sebutlah. Muka surat, muka pintu, muka orang, seri muka. Muka, tapi pernahkah sama? Muka tu, muka surat dengan muka orang. Tak boleh kata muka surat, pasal orang pun ada muka. Habis nak kata muka apa? Ni, duk kalih selai-selai ni, nak panggil apa? Nak panggil hidung? Ya, Allah berhak sifatkan diri dia. Maka kerana itu saya nak membuktikan, apabila kalimah taslim itu dibuang daripada pengajian akidah, akidah itu akan jadi babrar. Apa makna babrar? Hancur, habis. Kerana itu ikhwatul iman, mestilah melihat akidah itu daripada mata kepala salafus salih. Salafus salih inilah kita kata akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ramai orang akan panggil mereka ahlus sunnah wal jamaah, tapi mereka tidak akan panggil mereka salafus salih. Mereka begitu benci dengan nama salafus salih. Ikhwatul iman, itulah perkara yang mula kita masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah akidah yang pertama dan itulah pintu kepada tauhid. Pintu pada tauhid. Islam itu tak boleh dipisahkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagilah jahanam benda lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan bagi jahanam. Pasal itu Nabi tak bagi tangkai. Ikhwatul iman, anda pernah dengar kan hadis Abdullah bin Abbas? Hadis Abdullah bin Abbas riwayat daripada Imam Tirmizi. Kan? Nabi panggil Abdullah bin Abbas, ya ghulam, hai budak muda, Nabi panggil kan? Nabi kata, inni wa'allimuka kalimat. Aku nak ajak kamu beberapa pedoman hidup. Pedoman hidup itu adalah akidah. Apa Nabi kata? Ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, Allah pelihara engkau. Subhanallah. Nabi ni, dia sebut akidah, dia bimbing macam mana berakidah. Subhanallah. Hak inilah orang Mu'tazilah kena buka mata. Sampai dia kena guna akal dia untuk bimbing orang. Tak perlu. Dalam dua perkara ni tak perlu. Apa dia? Dalam masalah tauhid, jalan tauhid, kesemuanya Allah telah atur sendiri. Kita hanya at-taslim, menyerah diri ikut saja. Ghulam, hai budak muda, ihfazillah yahfazka. Pelihara Allah, Allah pelihara engkau wahai budak muda. Subhanallah. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kau pelihara Allah, Allah berada di hadapan kau. Subhanallah. Subhanallah. Macam mana nak pelihara Allah? Apa dia hubungan yang paling hebat kita dengan Allah? Hubungan tauhid. Itulah hubungan hamba dengan Rabb, dengan pencipta. Ya, subhanallah, tauhid. Kau jaga Allah, kau akan dapati Allah di hadapan. Wa idza sa'ala fas'alillah. Kalau kau nak meminta, minta pada Allah. Kalau kau ada benda kau nak minta, minta pada Allah. Kalau kau ada benda nak memohon pertolongan, mintalah. Fasta'in billah, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Hai anak muda, Nabi kata pada dia, ta'arraf ila Allah fi rakha, ya'rifka fi syiddah. Kau ingat Allah masa kau senang, Allah ingat kau masa kau susah. Subhanallah. Wa'lam, ketahuilah budak muda, anna nasra ma'as sabra. Pertolongan Allah ada dalam kesabaran. Pertolongan Allah ada dalam kesabaran.
Wa annal usri yusra. Kemudahan Allah ada dalam kesusahan. Hai anak muda, ketahuilah, kalau berkumpul manusia semua nak bagi mudarat pada engkau, tak sampai mudarat itu walaupun mereka berkumpul, melainkan apa yang Allah tulis. Illa qad katabahu Allah lak. Melainkan apa yang Allah kata sampai, banyak itulah sampai. Allah yang menyampaikan. Mudarat mereka tidak bagi kesan pada engkau, wahai budak muda. Bila Nabi ajak benda tu? Setelah Nabi ajak la ilaha illallah kepada Abdullah bin Abbas. Nabi tak biarkan sembrono, tak biarkan. Subhanallah. Kalau orang berhimpun nak bagi baik, manfaat, tak sampai manfaat itu melainkan apa yang telah Allah tulis. Hai anak muda, ketahuilah, telah keringlah segala pena, telah tertulislah segala tulisan. Rufi'atil aqlam, telah diangkat segala pena. Juffihatis suhuf, telah jelaslah segala apa yang ditulis. Apa yang Allah tulis, mudarat, manfaat itu sifat Allah, tak akan sampai melainkan apa yang telah Allah sifatkan diri dia. Ya, orang pukul kita, melainkan apa yang Allah tulis itu sampai. Kerana itu ikhwatul iman, penting pengajian akidah itu, sangat penting. Sangat penting. Bahkan kita jumpa hadis lagi dahsyat, hadis Muaz bin Jabal, riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abi Daud, Ibnu Majah. Lagi dahsyat hadis itu. Muaz kata, satu peluang yang besar aku dapat dengan Nabi apa dia? Membonceng belakang Nabi. Membonceng belakang Nabi, duduk boleh peluk Nabi. Subhanallah. Satu benda besar aku dapat, hampa tak dapat. Ya Muaz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Subhanallah. Tak pernah Nabi tanya soalan tu. Kamu tahu apakah hak Allah yang wajib kepada kamu, Allah akan tuntut sampai akhirat, dan apakah hak kamu yang pasti Allah akan bagi, dia tidak akan melupakan. Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul mengetahui. Dia kata, Muaz, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kau sembah Allah Ta'ala, wahai Muaz, jangan kau lakukan syirik kepada Allah. Itu hak Allah akan cari kau sampai kiamat. Allahu Akbar. Siapa yang hidup tak abdi diri pada Allah, Allah tuntut sampai kiamat. Ni nama dia. Dunia tak dapat, sampai lubang kubur aku cari yang. Ya, masuk kubur, dia tuntut benda tu. Marabbuka. Siapa yang mencipta engkau? Dia tuntut terus. Ya, hidup boleh seenak dewe. Ya, seenak dewe. Boleh faham? Ya, seenak dewe, pelakukan apa yang kau nak pelakukan. Tapi mesti hati-hati, Pak. Bila datang keingkapan, habis kehidupan kau. Ya Mu'ad, ma haqqullah 'alal ibad. Apakah hak Allah yang Allah akan tuntut daripada hambanya, daripada dia lahir ke dunia sampai tempoh dia mati. Kalau dia tidak buat hak itu, Allah tuntut sampai lubang kubur. Kau hidup, kau jangan syirik kepada Allah. Itu hak yang mesti kau bagi. Sekali kau syirik, kau makan tak habis. Bila kau mati, kau makan tak habis. Hang zina, hang maksiat, hang mencuri, hang rogol, semua tu bisa saja diampun oleh Allah. Tapi hang syirik, hang jangan tunjuk muka hang ke aku. Aku kejam hang masuk neraka. Jangan main-main. Ya, kerana itu kesalahan besar. Kadang-kadang bukanlah kesalahan besar, tapi besar jugalah. Kita tengok kawan tu mencuri, jahanam betul yang mencuri. Kita hukum dia macam Tuhan tak buka pintu keampunan. Itu salah. Di sisi Ahlussunnah, dosa yang tak ampun hanya dosa syirik Allah. Lain insya-Allah kita boleh masih bermujamalah. Saya minta maaf, saya dah tersilap. Ya, silakan. Tapi kalau dia jadi bomo ke, dia jumpa bomo, keluar rupa bomo, langgak motorkar, gedegam, mati, pakai tangkai di tangan, jangan balik bertemu Allah. Aku rejam hang masuk neraka, tak keluar dah. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ketika aku rejam si zalim ini, aku nak tengok muka-muka yang nak menyelamatkan dia. Kalau berani mai. Begitu ayat Allah guna. Tidak ada penyelamat bagi orang zalim. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Muaz, ya Rasulullah, kau tahu dah apakah hak yang Allah akan beri kepada engkau
Pasti dia beri. Jangan kau takut. Apa dia? Tidak tahu ya Rasulullah. Apa dia? Muaz, sesiapa yang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazab dia. Subhanallah. Sesiapa yang mati dalam keadaan tidak syirik, Allah tidak akan mengazabkan dia. Muaz, begitu ya Rasulullah? Ya Muaz. Dalam hadis Abi Zar riwayat Imam Muslim, wa in saraqa wa in zana, ya Rasulullah, kalau dia mencuri, kalau dia minum arak, wa in saraqa wa in zana, walaupun dia mencuri, walaupun dia minum arak, Allah akan ampun dia. Abi Zar tanya lagi, ya Rasulullah, wa in saraqa wa in zana, kalau dia mencuri, dia ni tak buat syirik tapi curi-curi juga kan, tapi dia ni mencuri juga. Macam sebahagian orang-orang kan, dia pun ada jawatan besar-besar, syirik tak buat tapi rasuah minta ke darah juga. Syirik dia pun tak buat, dia pun jaga akidah mereka, tapi pecah amanah juga. Saat ni duit Felda habis, mengamuk habis orang Felda, dia paraid kat kaum-kaum dia. Sampai orang Felda kena angkat banner naik di atas, kami mana pengarah lama kami, pengarah baru kami tak percaya. Wahai yang jaga Felda ni PhD tasawuf, jangan main-main. Bukan kata sebarangan orang pergi mengaji lawayah mana ke tak, PhD tasawuf tapi pecah mana. Ya Rasulullah, kalau dia mencuri, kalau dia berzina tapi dia tak syirik, di hari akhirat esok ada keampunan kah? Ada Abi Zar, ada. Abi Zar nak tanya kali ketiga, Nabi kata binasa Abi Zar. Bukan maksud Nabi marah dia. Nabi kata, orang tak percaya ke? Atani Jibril, baru tak sah Jibril bisik dekat aku, wahai Abi Zar, hei Muhammad, malaikat panggil aku Abi Zar. Malaikat kata, ya Muhammad. Ya Jibril, apa hal? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mati ada dalam diri dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Abi Zar, hang tahu tak, bila Jibril tanya kat aku begitu, kata begitu, aku tanya kat Jibril sebiji macam hang tanya, wa in sarqa wa in zana, hai Jibril, kalau umat aku itu mencuri, kalau umat aku itu berzina, tapi dia sebut la ilaha illallah, bagaimana peluang dia? Jibril jawab pada aku seperti aku jawab pada kamu, wahai Abi Zar, walau dia mencuri, walaupun dia begitu, Jibril kata pada aku, bila sampai ahli neraka masuk ke neraka, ahli syurga masuk ke syurga, akan terdengar suatu suara. Apa dia? Akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan daripada neraka siapa yang pernah sebut la ilaha illallah, walaupun amal baik dia habbatu khardal, walaupun amal baik dia itu ditimbang, bijirin itu berat lagi, amal baik dia punya sikit, tapi kerana la ilaha illallah keluarkan dia dari neraka. Subhanallah, sangat besar pengajian ini, sangat besar. Itu jangan main-main. Karena itu kita kena pesan pasal itu ikhwatul iman. Di mana-mana musim ini saya akan sebut, baju santa, seluar santa ni orang Islam jangan duk pakai lah. Ya Allah, syirik Allah, syirik Allah, syirik Allah. Dulu saya tidak tahu. Saya santa-santa ni saya ingat macam satu entertainment dalam Kristian. Tidak. Rupanya santa itu satu pahaman bid'ah dalam Kristian, penjelmaan Tuhan. Kristian, penjelmaan Tuhan. Tuhan menjelma dalam bentuk janggut labuh, perut boroi, pakai baju merah, naik kereta kuda, ada rusa depan. Syirik Allah. Kan kita dah baca hadis kan yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, juga riwayat Abi Daud, disahihkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan oleh Imam Ahmad dengan 2-3 lafaz. Apa dia? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa ikut satu agama, dia akan jadi agama itu. Habis kata Sana'ani, malbus, markub, hay'ah, tak boleh. Apa dia malbus? Baju orang, baju yang melambangkan ibadat. Selalu saya bagi contoh, kenapa orang Cina tak pakai baju Melayu? Kenapa orang Cina tak pakai songkok? Kenapa orang Cina tak pakai sampin? Sebab malbus itu
pakaian itu pada dia penjelmaan agama orang Melayu. Dia tak pakai. Tak pakai. Pasal apa orang Melayu sendiri tak pakai kain putih kat belah depan tak jek tu? Pasal apa orang Melayu tak pakai? Saya mamak saya tak pakai. Kenapa? Kenapa orang Melayu tak pakai sari? Kain sari buat baju banyak, tapi sari dengan makna sari nampak perut sikit, lepas tu pakai begitu begini. Kenapa tak pakai armam buah tedai, tak bubuh kapur tiga atas calik? Semua orang tahu itu alamatnya khusus. Ya ikhwatul iman, tak boleh. Santa itu alamatnya khusus. Ikhwatul iman, kita marah tengok orang minum arak, orang berzina, kita marah. Ya, kita marah, itu maksiat, Allah benci. Ada jaminan dia masuk neraka, betul, tanpa dinafikan. Tetapi lebih teruk daripada zina ni apa dia? Rosak la ilaha illallah, lebih teruk dari zina. Kalau dah orang tu mati kafir, untuk apa nak disemayangkan mayat dia? Ya, kerana dosa zina lah kita baca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu, supaya Allah tebus kesalahan dia. Pasal dosa besar ni lah. Tapi kalau dah kafir, subhanallah, paling menakutkan seorang Muslim yang kafir di sisi Allah, tapi dia sangka dia beriman pada Allah, ditanam di tanah pusara Muslim, tapi dia masuk dalam kubur, Allah balas seperti orang kafir. Kenapa? Telah ghanam la ilaha illallah. Pasal itu boleh rosak dengan niat, dengan amal dan dengan perbuatan. Yang pakai baju santa ni, Islam rosak dengan apa? Dengan perbuatan. Walaupun hati dia tidak kata santa tu Tuhan, perbuatan mengiyakan. Ya. Lalu saya cerita benda yang saya pernah tengok sendiri. Satu orang Muslim lalu depan tokong Cina, dia hengguk kepala. Bukan dia seriau, saya yang seriau. Dia hangguk, dia tak seriau. Kita hak tengok tu terkejut, ketak lutut. Kenapa dia buat begitu? Ada kawan yang berani pergi tanya dia. This is my experience. Bukan lawak-lawak. Ini bukan cubaan pak, ini betul-betul kejadian. Kawan berani pergi tanya dia. Saya tak berani, saya ketak. Apa dia jawab? Dia kata, itu pun Tuhan juga. Tapi Tuhan Cina lah. Melayu. Ya, anak kata apa? Dia tak, hati dia, perbuatan dia mengiyakan sesuatu. Oh ya Allah. Pasal itu dalam keadaan usul dibincangkan. Apa dia? Dibincangkan. Ar-ridha bil ma'siyah, maksiyah. Ar-ridha bil kufri, kufur. Kau reda dengan maksiat, kau dapat dosa maksiat. Kau reda dengan benda syirik, kau syirik pada Allah. Tapi it's better you buat maksiat daripada you buat syirik. Ya. Satu orang tu pergi minum arak, bukan dia tahu apa, dia minum arak, bukan dia tahu apa. Dia lalu-lalu dia jumpa tiang elektrik, dia duduk sembang. Lama hang tak nampak hang? Hang baru duduk sini ke? Dia sembang dengan tiang elektrik, dia ingat member dia. Pasal apa? Kepala dah berdengung. Bukan saya kata itu tak apa, tetapi itu jauh daripada syirik pada Allah. Tu dia minum arak tu, besok dia mati, kita kapan mayat dia? Kita semayang. Pasal apa? Dia tidak syirik pada Allah. Ya, hey Muhammad, hang tak tahu ke satu benda? Muhammad tidak tahu. Jibril. Apa dia Jibril? Muhammad, siapa yang mati sebut la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi dakhala al-jannah. Kalau umat kamu mati masa dia hidup, dia tahu la ilaha illallah, dia tahu sungguh-sungguh, dia percaya, terbit daripada hati dan jiwa dia. Kalau dia mati, Allah keluarkan dia daripada neraka bagi masuk syurga. Boleh masuk syurga? Ya Muhammad. Nabi habaq pada Abizar, Nabi kita Abizar, jangan habaq kat semua orang. Jangan habaq kat semua orang. Ya, satu, pasal apa? Takut orang menganggap maksiat itu ringan. Nanti dia redah semua maksiat. Sebenarnya Nabi takut orang masuk neraka. Masuk neraka tu pun satu masalah dah. Masuk neraka kena bakar, isi muka luruh, kena simbah asid atas kepala, menjerit tak tahu punca. Masuk pun tak mau dah. Tapi satu peristiwa besar Jibril, Abizar, aku paling seronok bila Jibril habaq pada aku. Peristiwa apa?
peristiwa di mana umat aku semua dikeluarkan daripada neraka. Akhriju minan nar. Nabi dengar benda tu dia seronok. Abizar dengar tak puas hati. Oi, macam tu macam mana kita ni? Kita dengan dosa apa tak buat pun masuk syurga. Depa dengan dosa pun buat masuk syurga juga. Mana boleh puas hati? Mana boleh puas hati? Baik kita pergi tolenji lagu dia. Lepas tu kita tobat lah. Apa Nabi kata? Neraka itu patut kau takuti. Esok kalau kau tengok orang kena azab, bukan kata hang tengok dia kena azab, dibalin dia dalam jarak yang jauh masuk neraka, hang dengar suara dia sahaja, satu azab dah untuk hang. Jauhi neraka. Ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah dengan neraka. Boleh memisahkan kau dengan neraka walaupun kau sedekah sebelah daripada kurma yang kau pegang. Sedekahlah, kau akan terpisah dengan neraka. Bukan kau masuk, kau dengar dia kena azab, kau tak boleh duduk dah. Ittaqun nar wala bisyaqqi tamrah. Tapi aku paling suka Jibril habaq benda ni. Keluarlah umat aku yang menyebut la ilaha illallah, walaupun amal saleh dia lebih ringan daripada bijiran yang ringan. Ikhwatul iman. Karena tu kita kena kongsi akidah itu dengan semua orang, terutama orang muda hari ini. Ya, orang muda. Orang muda hari ini hidup tanpa, ya, kadang-kadang kita tengok pelakon-pelakon, kesian. Pelakon-pelakon ni ada satu benda dia bagi manfaat pada kita. Antum setuju tak saya kata? Kita dengar lagu ke, kita tengok filem ke, kita pernah terhibur cara tidak sedap. Antum setuju tak? Kau tak setuju? Never mind. Kita ambil orang lama-lama Ahmad Jais masalah. Dia dah meninggal. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kalau raya tak keluar lagu dia, antum rasa macam mana? Kalau raya tak keluar lagu Ahmad Jais, antum rasa macam mana? Duduk depan TV, duduk depan radio, keluar lagu raya, lagu raya lah, tapi macam raya hantu. Lagu raya pasal mercun, ada gambar pelari mohon raja-raja raya. Gambar lagu tu punya mangkak pun boleh buat juga. Gambar tak jadi raya, betul tak saya kata? Tak jadi, kawan tu tak jadi nak isytihar raya. Dia pelari kawan tu. Pasal apa? Kurma main banyak, tak dan jual. Kalau dia habaq kata raya, kurma dia tak laku. Lagu tu punya gambar lok-lak boleh buat di filem. Saya ingat dengan kawan berlakon, dengan kawan yang buat, dua-dua ni otak tak center. Tapi kalau kita raya, lagu Ahmad Jais didendangkan, kita rasa suasana raya. Kita tak sedar satu masa dia pernah mewarnakan kehidupan kita. Ya, dia pernah mewarnakan. Kalaulah muzik itu satu dosa, mudah-mudahan dengan kita semayang mayat dia, kita doa, Allah mengampunkan kesalahan itu. Tapi kalau syirik, enggak bisa, Pak. Ya. Kadang-kadang orang pelakon kita kena kesian. Kadang pelakon Melayu pelik India. Pelakon Melayu buah kapok 3 atas dai. Ya, dia tak tahukah kalimah kufur itu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Dalam tafsir Qurtubi, kalimah kufur tu, kalimah mengaku lain daripada Allah itu ada Tuhan, kalau diucap dalam keadaan sungguh pun kita syirik, melawak pun kita syirik. Jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Kau sungguh jadi sungguh, kau main jadi sungguh. Ada gambar orang Melayu pergi hangguk depan Tok Kong Siam. Nah, orang Melayu pergi hangguk depan Tok Kong Siam. Ada gambar orang Melayu berlakon dalam Tok Kong Siam. Kita kena kesian. Dia pun buat gambar nak hibur kita, tapi dia terlupa. Dia sampaikan jabatan baru ke neraka, tak keluar dah tu. Tapi dia tak tahu. Ya, dia tak tahu. Macam mana kita tahu dia tak tahu? Pasal kalau dia tahu, dia tak buat. Lagi sekali, ikhwatul iman, pengaruh akidah tidak disebarkan. Karena itu ikhwatul iman, bila kita nak baca buku ini, kita nak baca buku ini dengan manhaj salafus salih. Itu sebagai mukadimah dia. Bulan depan kita baca. Next year kita baca buku ni. Kita rehat 1 tahun lamanya.
anda dan muzakarah buku ni dan tengok-tengok, after New Year kita akan tengok balik buku ni. Kita bertemulah pada tahun 2012. Subhanallah. InsyaAllah itu sebagai muqaddimah kita terhadap buku ini. Wallahu a'lam. Ikhwatul iman, ini ada satu buku depan tangan saya ini. Buku ni sangat bagus, dia punya tajuk lah, iaitu tajuk dia Amalan Tahajud dan Wirid Pagi. Amalan Tahajud dan Wirid Pagi. Amalan Tahajud dan Wirid Pagi. Buku ni disusun oleh seorang yang bernama Muhammad Taufik Ali Yahya. Muhammad Taufik Ali Yahya. Buku ni makcik kita di Banting, bonda kita di Banting, dia beli buku ni, dia nak buat dia punya apa, wirid. Dengan kehendak Allah, satu hari saya pergi ziarah dia, lepas tu dia bagi buku ni pada saya sebab tajuk dia bagus, Amalan Tahajud dan Wirid Pagi. Dia bagi saya tengok. Bila saya tengok, saya tanya, bunda dapat buku ni di mana? Dia kata dia beli di kedai lah. Dia kata bagus buku-buku dia. Jadi bila antum tengok buku ni, tajuk dia Amalan Tahajud dan Wirid Pagi, antum jangan beli. Sebab buku ni semua ni amalan Syiah. Semua daripada depan ke belakang, belakang ke depan. Wirid Imam Sajjad, wirid Imam Al-Mahdi, wirid Imam As-Sadiq, semua ada sini. Tapi dia ubah dalam bentuk, pasal kan orang Melayu ni, orang Melayu dengan doa-doa ni dia suka, sampai awaitan akhirah pun dia nak baca juga. Jangan kata tak leh, dia nak baca. Dia suka amalan tahajud ke, orang Melayu dengan tahajud, qiyamul lail, dia suka. Lepas tu wirid pagi, dia suka. Jadi orang Melayu dia bukan nak tengok isi dia, dia tengok tajuk ni pasal apa, tak leh aku nak sembahyang tahajud. Tapi dia tak tahu kawan ini ketika dia ajak wirid, paling dahsyat antum tengok buku ni punya berani, dia habaq rojokkan dia. Dia habaq rojokkan dia macam mana? Ni doa sepanjang ni dalam buku ni, tu dia berapa muka. Dia kata apa dia? Di bawah ini adalah teks hadis tentang adab sembahyang 5 waktu. Tuan-tuan tak suka dia ajak adab sembahyang, macam mana nak khusyuk. Apa dia kata? Yang diamalkan oleh Imam Ali Ar-Ridha. Siapa dia Ali Ar-Ridha? Nombor berapa? Nombor 3 ke 13? Nombor 3, Imam Ali Ridha. Ali Ridha ni Imam 12. Dia ajak macam mana Imam Ali Ridha ajak kita adab-adab solat. Tapi hebat dia ni, berani di belakang tu dia habaq. Rojokkan dia di mana? Rojokkan dalam kitab Wasail Syiah. Dia habaq. Juzuk 4, muka surat 55 sampai 56. Oh, saya kata dia ni power betul. Dia berani menterjemahkan buku sehebat ini. Tapi wirid dia sangat bagus. Dia ajak macam mana kita nak memulakan semayang, macam mana kita nak buat itu, macam mana kita nak buat ini. Semua dia habaq. Dia rojokkan dia apa? Biharul Anwar. Biharul Anwar. Al-Majlisi menulis Biharul Anwar, beratus jilid. Yang saya tengok saja 100 jilid. Dia ada lagi beratus jilid. Al-Majlisi, ulama besar dalam Syiah, dia tulis Biharul Anwar. Rupanya dia berani buat, dia hantar kita. Kan kita ni suka sufi-sufi, kita ni suka doa sabah. Terang-terang dia pun nama dia doa sabah, doa orang Syiah. Subhanallah. Jadi antum, bila antum jumpa buku-buku seperti ini, antum jangan belilah. Jangan beli buku ini. Semua kalau antum, saya bacalah sikit. Kalau antum baca doa dia, barih dia, apa kita panggil Melayu panggil apa? Melayu kalau buat pantun dia panggil apa? Ujung-ujung tu kena sama. Apa dia panggil? Ujung-ujung tu dia panggil apa? Ke penghujung hayat. Tak tahu kan? Ujung-ujung tu dia kena sama kan? Dalam bahasa Arab dia panggil badek. Sama. Anda tengok perkataan-perkataan yang dia pakai ni, bahasa-bahasa dia saling tak tumpah,
bit syair dia ni, zikir dia dengan buku Barzanji saling tak tumpah. Saling tak tumpah. Serupa. Yang dia pakai tu, bahasa yang dia pakai di sini dengan buku Barzanji yang kita jumpa tu saling tak tumpah. Macam mana tak menambahkan yakin buku tu hak depa? Tapi bagi orang yang tak tahulah, dia tak bertemu dengan hidayah Nabi yang Allah hantar, dia kata tak apa, kita duk zikir-zikir, depa ni tak leh. Doa Imam Musa Al-Kazim ketika bangun di malam hari. Siapa dia Musa Al-Kazim? Imam Syiah. Saya yakin kalau orang tua-tua beli buku ni, dia bukan kenal Musa Al-Kazim. Ni dia kata Musa, ni abang Musa hitam ke? Dia tiap abang lagi tu. Dia tak tahu, yang dia tahu Musa hitam pasal pernah jadi menteri dulu. Oh tak apalah, rupanya adik menteri, abang orang alim no. Dia ambil, dia baca. Ya, lepas tu dia habaq pula di sini kumpulan doa-doa Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Doa dia, Allahumma anta khalaqtani sawiya. Nabi ajak apa? Allahumma anta rabbi. Tapi dia ajak Allahumma innaka khalaqtani sawiya. Bahasa dia pilih. Subhanallah. Panjang. Tapi main orang tua dia pencen. Dia nak buat apa? Semayang untuk orang tua. Semayang untuk orang tua. Salat anak buat kedua orang tua itu disebut dalam kitab Baqiyatus Salihat. Baqiyatus Salihat siapa tulis? Syiah tulis. Dalam muka surat sekian dia habaq niat sahaja hadiah, niat solat hadiah untuk orang tua. Ikhwatul iman, orang Melayu buat tak sembahyang hadiah? Siapa punya sembahyang hadiah? Ya. Pada rakaat pertama baca Fatihah, kemudian baca 10 kali dalam sembahyang. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dia suruh baca doa. Baca Fatihah, lepas tu ulang doa ni saja. Pasal apa? Sembahyang tu nak hadiah kepada mak ayah kita. Sembahyang hadiah. Kemudian pada rakaat kedua baca Fatihah. Saya baca, orang pergi buat mampus saya. Tersuruh baca. Tapi saya nak buat ini kerja dia buat. Tak boleh orang dia dengar dia pergi buat, mampus saya tanggung tu lagi. Jadi saya nak habaq inilah doa-doa yang dicadangkan, dibaca, kesemuanya ada tawassul yang tawassul kepada imam-imam mereka. Dan sebahagian daripada doa-doa yang kawan-kawan kita duk baca dan dalam sembahyang tahajud ada di sini. Ada dalam ni. Rupanya doa-doa sembahyang tahajud dia baru baca tu hak Syiah punya. Ada di sini. Jadi antum berhati-hatilah dengan buku-buku seperti ini. Kalau antum jumpa buku seperti ini, antum jangan belilah. Dan antum kena tengok, antum kena hafal nama pengarang dia. Kadang-kadang dia tak tulis buku ni, dia tulis buku lain. Siapa dia? Muhammad Taufiq Ali Yahya. Hati-hati dengan pengarang ini yang tidak amanah. Muhammad Taufiq Ali Yahya. Dan bila antum jumpa penerbit seperti ini, jauhkan diri dengan buku-buku dia, iaitu apa? Lentera, penerbit Lentera. Sekarang baru dua saya tahu. Lentera satu, Al-Mizan satu. Hati-hati buku mereka. Mereka adalah pusat yang mengembangkan buku-buku Syiah. Kalau Al-Mizan dia daripada Indonesia, dia hantar mai. Maka Lentera saya tak tahu daripada mana. Nak kata Bukit Bendera jauh sangat kan. Nanti kita tengok, kita akan siasat daripada mana. Hati-hatilah ikhwatul iman. Buku ini zikir hak Syiah, jangan terlibat dengan buku ini. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kerahmatan dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.